Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Suara putus. Suara tak dengar. Baik. Boleh dengar sekarang? Ya. Boleh. Okey, baik. Ya, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. Dan sebelum ini kita telah melihat sebuah hadis daripada Ibnu Abbas berkenaan dengan perintah supaya seorang Muslim itu memelihara hak-hak Allah. Kemudian perintah supaya seorang yang Muslim itu mestilah sentiasa memohon kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah. Dan kita juga telah melihat tentang sedikit sebanyak kisah berkenaan dengan Ibnu Abbas, iaitu seorang sahabat yang muda yang merupakan sepupu kepada Nabi SAW, di mana ketika beliau masih kecil, baginda sampaikan nasihat yang besar kepada Ibnu Abbas. Baik, untuk pagi ini kita akan melihat pula sebuah hadis yang lain. Ini juga daripada seorang sahabat yang kedudukannya dekat ataupun hampir dengan Nabi SAW, iaitu hadis yang datang daripada Usamah bin Zaid. Baik, kita lihat hadis ini. Ini hadis daripada Sunan An-Nasa'i nombor 2357, dan ini merupakan hadis yang hasan. Haddatsani Usamah bin Zaidin qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Ini daripada Usamah bin Zaid, katanya, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan yang lain sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Ini tak termasuk bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan di mana diwajibkan kita berpuasa sebulan, iaitu bulan yang paling banyak Nabi berpuasa. Tetapi selain daripada bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Sebab tu kata Usamah di sini, aku tak pernah melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa pada bulan-bulan yang lain sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Nabi menjawab, qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu.
Demikian itu disebabkan bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang manusia lalai daripadanya. Baina Rajabin wa Ramadan. Dan bulan Sya'ban berada di antara Rajab dan juga Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan Sya'ban merupakan bulan yang di mana akan diangkat padanya amalan-amalan ila Rabbil Alamin, kepada Tuhan yang menguasai sekalian alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Dan maka aku suka bahawa amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Baik, dalam hadis ni Nabi menyebutkan berkenaan dengan kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban. Bulan yang mana berada di antara bulan Rajab, iaitu bulan-bulan yang haram. Jadi bulan Rajab termasuk dalam bulan-bulan yang haram. Yang mana manusia tahu ini bulan yang haram dan mereka tahu kelebihan bulan-bulan haram tersebut. Dan kemudian selepas bulan Sya'ban datang pula bulan Ramadan. Bulan yang mana diwajibkan kita berpuasa selama sebulan. Tapi pada bulan Sya'ban ini Nabi sebutkan ramai manusia yang lalai, yang tak pedulikan bulan Sya'ban. Sedangkan besar kelebihan bulan Sya'ban ini. Nabi sebutkan kelebihan bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah akan mengangkat amalan pada waktu itu. Dalam beberapa hadis Nabi sebutkan ada waktu-waktu tertentu amalan manusia itu diangkat. Kalau secara mingguan adalah pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Jadi sebab itu juga disunatkan berpuasa pada Isnin dan juga Khamis, kerana pada waktu itu amalan manusia diangkat. Itu secara mingguan. Kalau yang bulanan adalah pada bulan Sya'ban. Jadi sebab itu Nabi kata, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku suka amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Baik, jadi kita sekarang ni berada pada bulan Sya'ban. Tak lama lagi bulan Ramadan. Tapi sebelum tibanya bulan Ramadan itu, kita perlu manfaatkan masa kita pada bulan Sya'ban ini dengan kita perbanyakkan amalan yang soleh. Kerana pada bulan Sya'ban ini Allah akan mengangkat amalan manusia pada waktu itu. Selain daripada hari Isnin dan juga Khamis, bulan Sya'ban merupakan bulan yang Allah akan angkat amalan kepadanya. Jadi sebab tu disunnahkan untuk kita ni perbanyakkan amalan yang soleh pada bulan Sya'ban. Dia tak ada amalan yang khusus pada contohnya solat tertentu ke ataupun amalan yang tertentu ke, tak adalah. Dalam hadis yang sahih dan juga yang hasan tak disebutkan bagaimana ibadah yang dilakukan secara spesifik. Jadi siapa yang buat ibadah yang spesifik pada bulan Sya'ban, maka dia tak ada suatu dalil yang sahih berkenaan perkara tersebut. Yang ada cuma Nabi nyatakan bulan Sya'ban ada kelebihan dan disunnahkan kita perbanyakkan amalan soleh di dalamnya. Khususnya puasa itu. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan hadis ini, kita lihat sedikit berkenaan dengan perawi kepada hadis ini, iaitu Usamah bin Zaid. Baik, Usamah bin Zaid ini merupakan anak kepada Zaid bin Harithah. Di perawi hadis ini adalah Usamah bin Zaid. Di Usamah bin Zaid, bapanya pula bernama Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah, sebelum kita pergi kepada Usamah, kita kena kenal dulu Zaid bin Harithah ni. Jadi Zaid bin Harithah merupakan seorang yang dekat hubungannya dengan Nabi SAW. Beliau merupakan asalnya adalah hamba kepada Khadijah binti Khuwailid.
Kemudian selepas Khadijah bernikah dengan Nabi SAW, Nabi bebaskan Zaid ini dan Nabi jadikan Zaid sebagai anak angkat kepada beliau. Jadi ke mana-mana Nabi pergi, Nabi sentiasa berada bersama-sama dengan Zaid bin Harithah ini. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, seperti Nabi ketika Nabi pergi ke Taif untuk menyampaikan dakwah di sana, Nabi pergi bersama-sama dengan Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah adalah anak angkat kepada Nabi SAW. Dan istimewanya Zaid bin Harithah ini, beliaulah merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang nama beliau disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tak ada sahabat lain yang disebutkan namanya secara spesifik dalam Quran, melainkan nama Zaid bin Harithah. Kalau sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar contohnya, ada disebutkan tetapi tak disebut namanya di situ. Disebut mungkin Allah menggunakan dhamir, nya contohnya. Tapi dari segi nama, yang Allah sebutkan dalam Quran hanyalah Zaid bin Harithah ini saja. Dan Zaid bin Harithah, beliau kemudiannya berkahwin dengan Ummu Aiman. Jadi ibu kepada Usamah ni namanya Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni pun dah biasa kita dengar. Ummu Aiman ini hubungannya juga rapat dengan Nabi SAW. Beliau merupakan hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa kepada Nabi SAW. Jadi selepas Abdullah meninggal dunia, kemudian tinggal Aminah ibu Nabi bersama dengan Nabi, dibantu oleh Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman itu merupakan bukan sekadar hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, tetapi beliau juga merupakan pengasuh kepada Nabi SAW. Maknanya umur Ummu Aiman ni lebih tua daripada Nabi lah. Dan Ummu Aiman ni juga pernah menyusukan Nabi SAW. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana dekatnya hubungan ibu dan juga bapa kepada Usamah ini dengan Nabi SAW. Jadi bapanya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat kepada Nabi SAW. Manakala ibunya Ummu Aiman merupakan ibu susu, merupakan pengasuh kepada Nabi. Dan kemudian selepas Nabi bebaskan Zaid bin Harithah, Nabi menikahkan beliau dengan Ummu Aiman. Dan kemudian daripada Ummu Aiman lahirlah Usamah bin Zaid. Sebelum Usamah bin Zaid ini lahir, ada seorang lagi anak, iaitu namanya Aiman. Jadi sebab tu namanya Ummu Aiman. Jadi abang kepada Usamah, iaitu abang seibu, namanya Aiman. Dan beliau juga merupakan seorang sahabat Nabi dan seorang yang syahid ketika berlakunya peperangan Hunain. Jadi Usamah bin Zaid bin Harithah, anak kepada Zaid bin Harithah, anak kepada Ummu Aiman. Dan kalau kita lihat dalam sebuah hadis, ada disebutkan tentang kelebihan Usamah bin Zaid ini. Ada sebuah hadis daripada Imam Ahmad.
An Aisyata ummil mu'minin. La yanbaghi li ahadin an yubrida Usamata ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yuhibbullaha azza wa jalla wa rasulahu falyuhibba Usamah. Daripada Aisyah ummul mukminin, kata beliau, tak ada seorang pun yang boleh untuk membenci Usamah sesudah Nabi, sesudah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man kana yuhibbullaha azza wa jal wa rasulah falyuhibba Usamah. Siapa yang cintakan Allah azza wa jalla dan rasulnya, maka hendaklah dia mencintai Usamah. Jadi ini antara kelebihan Usamah yang mana beliau ini sangat-sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya disebabkan beliau ini dekat hubungannya dengan Nabi, iaitu bapanya anak angkat Nabi, Ummu Aiman merupakan pengasuh ibu susu dan juga pembantu kepada Nabi. Kemudian bila lahirnya Usamah, beliau juga menjadi orang yang sangat-sangat Nabi cintai. Dan kemudian dalam sebuah lagi hadis yang lain, Nabi ada menyebutkan dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini pun datang daripada Usamah bin Zaid. Jadi kata beliau, pada suatu hari Usamah ni dia kata dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Nabi sedang memegang cucu baginda iaitu Al-Hasan. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ahibbahuma. Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah mereka berdua ini, iaitu Usamah dan juga Al-Hasan bin Ali. Fa inni uhibbuhuma, maka sesungguhnya aku cintakan mereka berdua. Jadi ini doa Allah kepada Usamah, doa Nabi kepada Allah supaya Allah mencintai Usamah dan juga Al-Hasan. Kerana baginda sangat-sangat mencintai Usamah dan juga Al-Hasan itu. Dan Usamah ini selain daripada dicintai oleh Nabi, beliau juga merupakan seorang sahabat yang ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Usamah. Jadi kalau kita buka dalam Sahih Bukhari contohnya, kita akan jumpa beberapa hadis yang datang daripada Usamah. Walaupun taklah sebanyak Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sahabat yang lain, tapi ada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid. Antara hadis yang popular
yang datang daripada Usamah bin Zaid ini, kita boleh lihat dalam Jami' At-Tirmizi. Hadis ni biasa dibacakan. Mungkin ramai orang yang tahu tentang hadis ni. Tapi kita tak tahu siapa perawi dia sebab jarang disebutkan. Jadi ini hadis yang datang daripada Usamah bin Zaid. An Usamah bin Zaidin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i. Jadi ini hadis daripada Usamah bin Zaid yang kita boleh lihat dalam Jami' At-Tirmizi nombor 2035, iaitu hadis yang hasan. Daripada Usamah bin Zaid, daripada Usamah bin Zaid, an Usamah bin Zaidin, daripada Usamah bin Zaid, qala katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun. Siapa yang dilakukan kepadanya suatu kebaikan, faqala li fa'ilihi, maka dia mengatakan kepada pelaku kebaikan tersebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kau ini dengan kebaikan. Faqad ablagha fi tsana. Maka benar-benar dia telah memuji dengan pujian yang paling tinggi kepada pelaku kebaikan tersebut. Jadi Usamah menyampaikan kepada kita kata-kata Nabi SAW tentang ucapan yang patut kita ucapkan terhadap orang yang buat suatu kebaikan kepada diri kita. Jadi biasa mungkin kita sebutkan terima kasih. Tapi terima kasih itu memanglah ia suatu benda yang biasa disebutkan dalam bahasa kita. Tetapi ada ucapan yang lebih baik daripada itu, iaitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana terima kasih itu dia sekadar ucapan dan dia bukan berbentuk suatu doa. Berbeza dengan apa yang Nabi ajarkan, ini suatu doa daripada kita kepada orang yang membuat kebaikan kepada diri kita. Dan doa tersebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada engkau di atas kebaikan yang kau lakukan kepada aku. Dan itulah suatu pujian yang paling tinggi kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi lepas ni kita kena biasakan ucapan ini. Bukan sekadar kita ucap terima kasih, tapi kita tambah dengan ucapan jazakallahu khairan. Kerana ia merupakan suatu doa yang kita minta kepada Allah supaya Allah yang berikan balasan kepada orang tersebut. Kalau kita nak membalas suatu kebaikan itu mungkin kita tak mampu. Tetapi Allah dia mampu untuk membalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi daripada apa yang seorang itu lakukan. Jadi itulah pujian yang paling layak diberikan kepada orang yang buat kebaikan kepada diri kita. Dan kalau kita perhatikan bagaimana hadis ini sampai kepada kita. Jadi setiap kali bila kita mengucapkan jazakallahu khairan, jadi Usamah bin Zaid ini pasti akan mendapat ganjaran daripada ucapan kita tu. Kerana dia yang mengajarkan kepada kita, menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada kita. Jadi setiap orang yang mengucapkan jazakallahu khairan, disebabkan jasa Usamah itu, dia akan mendapat ganjaran. Yang betapa besarnya ganjaran yang Allah akan berikan kepada Usamah bin Zaid ini. Kerana Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi nyatakan, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan
kepada orang yang lain suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sama seperti mana yang dilakukan oleh orang tersebut. Di setiap ucapan jazakallahu khairan kita, jadi Usamah bin Zaid juga akan mendapat ganjaran yang sama yang Allah berikan kepada kita yang mengucapkan ucapan tersebut. Jadi sebab tu kita disuruh supaya sentiasa menyampaikan ayat-ayat Allah, sentiasa menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana ganjaran yang Allah sediakan buat golongan yang menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi ini adalah pahala yang tak putus-putus. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebutkan tentang ganjaran yang Allah akan berikan kepada Nabi SAW. Kalau tengok dalam surah 68. Surah 68 ayat yang ketiga. Kenapa tak ada keluar dalam skrin ni Ustaz ni? Ya. Tak keluar pada skrin. Ustaz cuba nak kongsi dengan kami ayat ni. Saya dah kongsikan dah. Tak keluar pula pada skrin saya. Tak ada. Kat saya pun tak ada. Cuma ada. tak ada. Ada yang Yang lain hadis macam tu. Macam tengah loading. Dari tadi. Ada yang Allahumma uhibbuhuma fa inni Yang tu ada. uhibbuhuma itu je yang ada yang hadis ni kan. Yang hadis yang saya baca tadi Itu je. ada tak? Pun tak keluar. Tapi tak sepenuhnya lah describe. Oh, itu mungkin masalah connection kot. Dari sana. Tapi kalau daripada tempat Dekat saya ni Facebook nampak okey. okey je. Dekat Facebook pun okey. Dekat Facebook okey? Oh. Saya ambil Zoom. Jadi itulah masalah bila kita buat online ni, dia ada macam-macam perkara lah yang Berteruskan Ustaz. tak apa, kita teruskan lah. Teruskan. Baik, Dekat dalam Facebook dia cantik je, dia apa ni, dia elok je kalau compared to yang Zoom ni. itu mungkin masalah connection di tempat masing-masing lah kot. Baik. Dalam surah 68 ayat yang ketiga, Allah menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad benar-benar ganjaran yang takkan putus-putus. Jadi Allah nyatakan Allah akan berikan kepada Nabi ini ganjaran yang takkan putus-putus. Jadi daripada mana datang sumber ganjaran atau pahala tersebut? Jadi itu disebabkan setiap ayat-ayat Quran yang Nabi sampaikan, setiap hadis-hadis yang Nabi sampaikan kepada para sahabat baginda, kemudian disampaikan pula kepada orang yang lain, dan perkara tersebut berterusan sampai dalam berlakunya hari kiamat. Jadi sebab itu Allah sebutkan Allah akan berikan ganjaran yang tak akan putus-putus kepada Nabi SAW. Setiap ayat Quran yang dibaca, setiap hadis yang dibaca, yang diamalkan, semuanya akan dapat kepada Nabi SAW. Jadi sebab itu Nabi menyatakan tentang amalan atau pekerjaan yang paling baik adalah orang yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Sebab tak ada perbuatan yang lain yang akan dapat ganjaran yang sama sebagaimana orang yang dia belajar dan kemudian dia mengajarkan. Bagi orang yang buat amalan soleh, contohnya seperti puasa dan juga solat, haji dan sebagainya, dia akan dapat ganjaran jika ikhlas dan juga menurut contoh daripada Nabi, ikhlas dan juga mutaba'ah. Cuma bezanya ganjaran tersebut dia tak akan berterusan. Dia hanya terhenti sampai bila seorang itu meninggal dunia, Nabi sebutkan semua amalannya akan terputus. Melainkan beberapa perkara
Yang antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi sebab itu ini suatu pekerjaan yang paling mulia, yang paling banyak ganjaran di sisi Allah adalah menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan dakwah ini. Kerana bila ia berterusan sampai hari kiamat, di selama itulah seorang itu akan mendapat ganjaran disebabkan usaha yang dia lakukan ketika dia masih hidup dan selepas dia mati dimanfaatkan, disampaikan oleh orang yang datang selepas daripada dia. Ini berbeza dengan puasa dan juga solat. Puasa dan juga solat tu dia terhenti bila dia mati, terhentilah setakat itu saja. Tapi orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan dakwah, dia akan berterusan sampailah hari kiamat. Jadi itu yang Allah nyatakan di sini. Allah akan berikan kepada Nabi SAW ganjaran yang tak akan putus-putus disebabkan usaha baginda menyampaikan ayat-ayat Allah. Begitu juga Nabi pesan kepada para sahabat baginda supaya belajar Quran dan menyampaikannya. Begitu juga yang kita baca, bila kita baca hadis tadi, Usamah ajarkan Nabi mengucapkan jazakallahu khairan. Jadi setiap orang yang mengucapkan jazakallahu khairan, pasti Usamah akan mendapat ganjaran disebabkan usaha dia menyampaikan hadis tersebut kepada kita semua. Jadi itu antara hadis yang disampaikan oleh Usamah. Ada beberapa lagi hadis lah. Tapi itu yang paling biasa diucapkan, biasa kita dengar. Itu berkenaan dengan ucapan jazakallahu khairan itu. Dan kemudian berbalik kepada Usamah tadi. Usamah ini beliau dilahirkan ketika di Makkah, iaitu sebelum berlakunya hijrah lagi, iaitu disebutkan lebih kurang 7 tahun sebelum berlakunya hijrah, beliau dilahirkan Ummu Aiman di Makkah. Kemudian sesudah daripada itu beliau tinggal bersama-sama dengan ibu dan bapanya dan selalu beliau ini bersama-sama dengan Nabi SAW. Kemudian seterusnya selepas satu lagi, walaupun Usamah ini beliau sangat-sangat disayangi oleh Nabi SAW, sampaikan ada satu ketika para sahabat minta supaya Usamah ni cuba untuk merayu kepada Nabi. Dalam sebuah hadis yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, ini juga hadis yang popular lah, yang biasa kita dengar. Daripada Urwah bin Az-Zubair. Anna imra'atan saraqat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil fathi. Bahwasanya ada seorang perempuan yang mencuri ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya Fathu Makkah. Fa fazi'a qaumuha ila Usamah bin Zaidin yastashfi'unahu. Lalu kaumnya mereka pergi kepada Usamah bin Zaid sebab mereka tahu Usamah ni orang yang dekat dengan Nabi dan Nabi sangat-sangat sayangkan Usamah. Jadi mereka minta supaya Usamah yastashfi'unahu, minta supaya Nabi meringankan sedikit hukuman kepada wanita ini. Jadi diceritakan wanita ini merupakan wanita daripada Bani Mahzum yang agak terkenal sebagai termasuk di kalangan bangsawan Quraisy, ya, wanita yang agak mulia. Jadi mereka minta supaya dikurangkan hukuman kepada wanita ini. Kemudian qala Urwatu falamma kallamahu Usamatu fiha talawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Urwah, tak kala Usamah menyampaikan permintaan kaum keluarga wanita tersebut, wajah Rasulullah SAW berubah, iaitu daripada wajah yang biasa kepada wajah baginda, menampakkan baginda sedang marah. Faqala atukallimuni fi haddin min hududillah.
apakah engkau wahai Usamah hendak bercakap kepada aku supaya aku ni mengurangkan hukuman yang telah Allah tentukan? Qala Usamah istaghfir li ya Rasulullah. Kemudian kata Usamah, wahai Rasulullah, mohonlah keampunan daripada Allah untukku wahai Rasulullah. Falamma kana al-ashiyyu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Kemudian apabila tibanya waktu petang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiap-siap dan baginda keluar untuk menyampaikan khutbah. Fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluhu thumma qala. Lalu baginda memuji Allah dengan ucapan yang layak buat Allah. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du fa inna ma ahlakan nasa qablakum annahum kanu iza saraqa fihim syarif tarakuhu. Amma ba'du, sesungguhnya tidak lain, manusia sebelum kamu, mereka itu binasa disebabkan apabila adanya orang-orang yang mulia di kalangan mereka melakukan perbuatan mencuri, tarakuhu, mereka membiarkan orang tersebut. Wa iza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Dan apabila seorang yang lemah di kalangan mereka mencuri, mereka mengenakan kepadanya hukuman had. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa yang demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitilkal mar'ah faquti'at yaduha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dihukum wanita berkenaan, lalu dipotong tangannya. Fahasunat taubatuha ba'da zalika wa tazawwajat. Lalu kemudian sesudah dikenakan hukuman had, wanita tersebut bertaubat dan kemudian beliau bernikah. Qalat Aisyatu fakanat ta'ti ba'da zalika fa'arfa'u hajataha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, sesudah daripada itu wanita tersebut ada datang kepadaku supaya aku menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis yang berkaitan dengan Usamah, di mana sebahagian sahabat memohon supaya Usamah ni meminta supaya Nabi mengurangkan hukuman yang dikenakan kepada seorang wanita yang bangsawan yang mencuri ini. Ustaz tak share screen tadi, Ustaz? Share. Tak nampak lah. Tak keluar. Tak keluar, Tak Ustaz. ada apa keluar. Cuba tengok di Facebook. Siapa ada Facebook pun- Facebook? Facebook pun tak ada juga. Facebook lah ni. Yang Kan hadis semula baca, share yang screen. lain. Ke Ustaz punya Ya. skrin okey? Saya punya Ustaz, screen okey. Tengok share screen balik semula tak? Ataupun tutup dulu dan buka Yang balik? tu, yang kat Facebook yang elok tu tapi yang lain, bukan yang hadis baru saya baca tadi. Okey, kalau macam tu sekejap saya keluar dulu, nanti saya masuk balik. Okay. Macam tu. Mungkin saya Kita kena keluar pun- dulu. Sekejap saya keluar dulu . Okey, dapat share screen ni. Okey, dah keluar Ustaz. Okey. Saya Okey, dah Baru ada. Minta Baru maaf lah ada. tadi. Tak tahu apa masalah ni. Baik. Jadi ni tadi hadis berkenaan dengan wanita yang mulia, yang bangsawan, yang mencuri, tapi kemudian sahabat meminta supaya Usamah memohon kepada Nabi dikurangkan hukuman yang dikenakan kepada wanita tersebut. Tetapi Nabi tetap bertegas untuk mengenakan hukuman tersebut kerana Nabi menyatakan antara penyebab binasanya golongan yang sebelum daripada umat ini disebabkan mereka apabila golongan yang berkuasa yang mulia melakukan kesalahan, mereka dilepaskan. Tapi sebaliknya golongan yang lemah melakukan kesalahan, mereka dikenakan dengan hukuman. Baik, kemudian
Seterusnya ada satu lagi hadis juga berkenaan dengan Usamah ini. Qala sami'tu Usamah bin Zaid bin Harithah yuhaddithu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khuraqati min Juhainah fasabbahna al-qaum fahazamnahum walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum falamma ghashaynahu qala la ilaha illallah fakaffa anhu al-ansari wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu qala falamma qadimna balagha zalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Usamah aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah qala qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidzan qala faqal aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah qala fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yawm. Daripada Usamah bin Zaid bin Harithah, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kami ke Huraqat, iaitu suatu tempat yang diduduki oleh kabilah daripada Bani Juhainah. Kemudian berlakunya sedikit pertempuran. Kemudian beliau dan juga seorang lelaki daripada golongan Ansar dapat untuk menahan seorang lelaki di kalangan Bani Juhainah tadi. Kemudian ketika lelaki daripada Ansar tadi, beliau hanya menangkap lelaki pada Bani Juhainah itu. Tetapi bila Usamah melihat perkara tersebut, sebab bagi beliau lelaki ini adalah seorang yang musyrik yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi bila begitu keadaannya, beliau boleh untuk membunuh lelaki daripada Bani Juhainah tadi. Kemudian tak kala lelaki tersebut dikalahkan oleh lelaki Ansar dan juga Usamah, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuh. Ketika mendengar diucapkan la ilaha illallah, lelaki Ansar itu nak pertahankan lelaki Bani Juhainah ini. Tetapi Usamah melontarkan tombaknya lalu membunuh lelaki daripada Bani Juhainah itu sesudah dia mengucapkan kalimah syahadah. Kemudian tak kala mereka balik bertemu dengan Nabi SAW dan berita itu sampai kepada Nabi, Nabi panggil Usamah. Nabi menyatakan, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuh dia sesudah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidzan. Berkata Usamah, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak lain lelaki ini mengucapkan kalimah syahadah itu disebabkan dia hendak melindungi dirinya daripada dibunuh. Qala, kemudian sabda baginda, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Nabi ulang balik pertanyaan Nabi sebelum itu, apakah benar-benar kau membunuh seorang lelaki yang sudah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum. Kemudian kata Usamah, Nabi banyak kali mengulangi kata-kata tersebut sampailah beliau berasa sangat-sangat menyesal dan beliau berharap kalaulah beliau tidak berdepan dengan peristiwa tersebut. Di sini disebutkan kalaulah beliau masuk Islam sesudah berlakunya peristiwa tersebut. Maknanya alangkah baiknya kalaulah peristiwa tersebut tak berlaku, iaitu beliau tak sengaja beliau membunuh seorang lelaki dengan anggapan lelaki tersebut seorang yang masih musyrik kepada Allah. Tapi Nabi mengajarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia dianggap sebagai muslim. Walaupun mungkin zahirnya
sebelum itu dia menentang Allah dan Rasul. Tapi bila dia mengucapkan la ilaha illallah, dia dikira sebagai seorang yang Muslim. Jadi apa yang ada dalam hatinya, itu biarlah Allah yang akan menentukannya. Jadi sebab itu, kalau kita lihat ketika sebahagian sahabat hendak membunuh golongan yang munafik di Madinah pada waktu itu golongan yang zahirnya Muslim, yang mengucapkan syahadah, solat di belakang Nabi. Tapi mereka ini cuba untuk memusnahkan Nabi dan juga orang yang beriman daripada dalam. Mereka berkomplot dengan kaum Quraisy di Mekah. Mereka berkomplot dengan kaum Yahudi di Madinah untuk menghancurkan Nabi dan orang yang Muslim. Tetapi Nabi tak benarkan sahabat untuk membunuh golongan yang munafik ini. Kerana Nabi menyatakan, aku tak nak orang mengucapkan bahawa Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Kerana mereka dari segi zahirnya adalah seorang yang Muslim. Jadi biarlah Allah yang akan memberikan balasan kepada golongan yang mungkin dari segi zahirnya Muslim, mengucapkan syahadah, tetapi hakikatnya di dalam hati mereka ada sifat nifak, kufur, ingkar kepada Allah. Jadi kita berhukum berdasarkan perkara yang zahir. Allah yang akan menentukan perkara yang batin itu. Kemudian sedikit lagi. Jadi hadis ini merupakan antara sebab mengapa Usamah ketika berlakunya fitnah di kalangan para sahabat Nabi, iaitu ketika selepas terbunuhnya Khalifah Uthman bin Affan. Jadi timbul berlakunya fitnah di kalangan para sahabat Nabi di mana mereka terpaksa berperang sama mereka. Berlakunya peperangan Jamal, peperangan Siffin. Jadi Usamah pada waktu itu beliau mengasingkan diri, tak nak untuk terlibat dengan peperangan tersebut disebabkan hadis tadi. Itu hadis di mana beliau telah membunuh seorang yang mengucapkan kalimah syahadah dan Nabi mengulang-ulang kata-kata tersebut, kata-kata baginda, mengapakah beliau membunuh lelaki itu. Jadi disebabkan itu beliau sangat-sangat menyesal dan bila berlakunya fitnah di kalangan para sahabat Nabi, beliau mengasingkan diri dan tak turut serta dalam mana-mana kumpulan. Baik, seterusnya Usamah ini bila berlakunya hijrah ke Madinah, kemudian beliau membesar di bawah asuhan bapanya Zaid bin Harithah, begitu juga Ummu Aiman, begitu juga Nabi SAW, dan keluarga Usamah ini merupakan keluarga yang memang terlibat dengan jihad fisabilillah. Bapanya Zaid bin Harithah merupakan seorang panglima perang. Dan Nabi antara perang yang menjadi dipimpin oleh Zaid bin Harithah adalah peperangan Mu'tah, yang mana merupakan suatu peperangan yang terkenal di mana telah terkorban 3 orang sahabat Nabi pada waktu itu, iaitu antaranya Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah, yang mana diceritakan sesudah Zaid bin Harithah terkorban digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib, yang mana dipotong kedua-dua tangan beliau. Kemudian diganti pula oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau juga terkorban ketika peperangan Mu'tah itu. Dan kemudian barulah Khalid bin Al-Walid menjadi panglima perang pada waktu itu. Jadi Zaid bin Harithah terkenal sebagai panglima perang. Kemudian Ummu Aiman, ibu Usamah ini juga merupakan seorang yang terlibat dengan peperangan. Yang mana Ummu Aiman diceritakan ketika berlakunya peperangan Uhud dan juga peperangan Khaybar, beliau ada bersama-sama dengan pasukan kaum muslimin. Jadi, tugas beliau memberikan minum kepada pasukan dan mengubati mereka yang tercedera ketika berlakunya peperangan. Jadi itu peranan yang dimainkan oleh Ummu Aiman. Jadi Usamah ini membesar di kalangan keluarga yang benar-benar terlibat dengan jihad fisabilillah. Bapanya seorang panglima perang, ibunya orang yang menjadi perawat dan juga pengubat, pemberi minum kepada pasukan kaum muslimin. Dan ketika Nabi hampir wafat, Nabi melantik Usamah bin Zaid ini menjadi panglima perang. Yang umur beliau ketika itu adalah 18 tahun.
Dikalau dalam sejarah, Usamah bin Zaid ini terkenal sebagai panglima Islam, panglima perang Muslim yang paling muda umurnya, 18 tahun. Dan disebutkan ketika beliau dilantik oleh Nabi itu, ada ramai sahabat yang pertikaikan keputusan Nabi. Disebabkan mereka pada waktu itu merasakan ramai sahabat-sahabat yang lain yang lebih layak daripada Usamah bin Zaid. Tetapi kenapa Nabi lantik juga Usamah bin Zaid ini? Jadi bila Nabi mendengar kata-kata para sahabat itu, Nabi menyatakan siapa yang ragu kepada kepimpinan Usamah, maka seolah-olah dia juga telah ragu kepada kepimpinan bapanya, iaitu Zaid bin Harithah, yang mana telah memimpin peperangan Mu'tah sebelum peperangan itu. Jadi walaupun masih muda, Nabi lantik beliau menjadi panglima perang. Dan kemudian ketika Nabi wafat, pasukan Usamah ni baru keluar daripada Madinah. Dan kemudian bila sampai berita Nabi wafat, beliau kembali balik ke Madinah untuk melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sesudah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, jadi sebahagian sahabat cadangkan supaya pasukan Usamah tu batalkan peperangan dengan kaum Rom. Yang Nabi hantar peperangan untuk yang dipimpin oleh Usamah itu peperangan dengan kaum Rom. Jadi mereka minta supaya Abu Bakar tangguhkan peperangan kerana mereka nak supaya pasukan Usamah berada di Madinah. Takut-takut mungkin selepas Nabi wafat, bila berita tersebut tersebar, jadi mungkin akan berlakunya serangan daripada orang luar ke Madinah. Tapi Abu Bakar tetap juga dengan keputusan beliau, jadi itu mentaati Rasulullah untuk menghantar Usamah keluar di medan peperangan. Dan kemudian bila Usamah pergi teruskan perjalanan dan beliau berjaya dalam peperangan tersebut dan datang kembali ke Madinah dengan ghanimah yang banyak. Dan berita tersebut menjadikan golongan yang asalnya ingin menyerang Madinah, itu golongan yang kafir, golongan yang murtad, golongan yang munafik, yang mereka ada perancangan untuk menyerang Madinah. Bila mendengar kisah Usamah berjaya menewaskan kaum Rom, jadi mereka tak jadi untuk menyerang Madinah. Jadi itu antara hikmah Abu Bakar meneruskan juga perintah daripada Nabi, walaupun secara zahirnya nampak seolah-olah keadaan lebih memerlukan Usamah berada di Madinah, tetapi disebabkan ijtihad Abu Bakar untuk teruskan perintah Nabi, maka peristiwa yang dianggap ataupun yang dianggap oleh sahabat golongan kafir dan golongan munafik akan menyerang Madinah tak berlaku, disebabkan Abu Bakar tetap juga taat dengan perintah Nabi SAW itu. Dan kemudian seterusnya, Usamah disebutkan wafat pada tahun 54 Hijrah. Dan juga ada disebutkan pendapat yang lain wafat pada tahun 61 Hijrah. Dan beliau terkenal sebagai sahabat yang rapat dengan Nabi, terkenal sebagai panglima perang dan juga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Baik. Jadi kita kembali balik kepada hadis yang utama yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu berkenaan dengan bulan Syaban. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan hadis berkaitan dengan bulan Syaban ini dalam kelas yang akan datang. Haddatsani Usamah bin Zaidin qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'ib. Daripada Usamah bin Zaid katanya, aku berkata kepada Rasulullah SAW bahawa aku tak pernah melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa pada bulan-bulan yang lain sebanyak engkau berpuasa pada bulan Syaban. Kemudian jawab baginda, demikian itu disebabkan Syaban ini merupakan suatu bulan yang manusia lalai daripadanya.
kerana ia terletak di antara bulan Rajab, iaitu bulan yang haram, dan bulan Ramadan, iaitu bulan yang diwajibkan berpuasa. Sedangkan ia suatu bulan yang dipenuhi dengan yang ada fadilah yang tertentu. Itu suatu bulan yang mana diangkat padanya amalan kepada Tuhan yang menguasai alam ini. Maka aku suka untuk diangkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan bulan Syaban dalam kelas yang akan datang. Dan hari ini kita cuma melihat sedikit sebanyak berkenaan dengan seorang sahabat Nabi iaitu Usamah bin Zaid yang merupakan cucu kepada anak angkat Nabi SAW dan beliau merupakan orang yang sangat-sangat baginda sayangi. Baik. Ustaz. Ya. Ayat Quran tu yang mana yang cakap sebut tentang Zaid bin Harisah tu? Ada tak? Tentang Zaid bin Harisah. Yang Ustaz kata tadi nama dia disebut dalam Quran kan? Sekejap. Surah Taubah atau Infan atau Okay, saya cari ayat tu. macam mana dalam surah Taubah. Di dalam surah 33, surah 33 ayat 37. Surah 33 ayat 37, kalau tengok di sini. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi ayat ini berkenaan dengan perkahwinan bapa kepada Usamah iaitu Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Yang mana Zainab binti Jahsh ini merupakan seorang sepupu kepada Nabi SAW. Dan selepas Zaid menikah dengan Zainab binti Jahsh, tak lama lepas tu Zaid menceraikan Zainab binti Jahsh. Dan menurut pandangan orang Arab pada waktu itu, anak angkat ni sama taraf dengan anak kandung. Jadi sebahagian di kalangan mereka bahkan memanggil Zaid itu dengan nama Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah tapi Zaid bin Muhammad. Kerana pada anggapan mereka anak angkat sama dengan anak kandung. Tapi bila turun ayat ini, Allah nak menyatakan bahawasanya anak angkat tu dari segi nasabnya dia berbeza dengan anak kandung. Yang mana kalau seorang bapa dia tak boleh untuk menikahi bekas isteri kepada anak kandungnya. Tapi dalam kisah dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh yang merupakan bekas isteri kepada Zaid bin Harithah. Disebut di sini nama Zaid. Jadi kemudian baru Zaid ini menikah pula dengan Ummu Aiman yang merupakan ibu kepada Usamah. Jadi ini kita sebut tadi, Zaid ini satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran secara khusus. Tapi sahabat yang lain disebutkan mungkin Allah gunakan dhamir. Ada ayat yang turun tentang sahabat-sahabat yang tertentu. Tapi nama mereka tak disebut dalam Quran secara spesifik sebagaimana Zaid bin Harithah ini. Jadi ini dalam surah 33 ayat 37. Jazakallah khairan. Ustaz, saja nak tanyalah. Ya. Ummu Aiman maknanya ada Aiman lah sebelum Ummu Aiman. tu. Siapa dia Aiman tu? Adakah dia seorang daripada sahabat? Aiman tu sahabat, disebutkan beliau syahid ketika peperangan Hunain. Seorang sahabat, abang kepada Usamah, dan beliau ni wafat dululah sebelum Usamah, wafat dulu sebelum Nabi lagi, dan beliau syahid ketika peperangan Hunain tu. Itu ketika berlakunya Fathu Makkah, kemudian peperangan Hunain, jadi ketika itulah Aiman tu wafat.
Jadi sebab tu digelar Ummu Aiman. Nama sebenar Ummu Aiman ni Barakah. Ummu Aiman ni nama asal dia Barakah. Barakah binti Sa'labah. Barakah binti Sa'labah. Tapi disebabkan beliau ada anak bernama Aiman, tapi lebih terkenal sebagai Ummu Aiman lah. Tapi nama yang sebenar dia Barakah. Baik. Saya tertarik dengan doa Rasulullah SAW tu Ustaz. Ya, doa yang mana? Yang tu lah. Allahumma uhibbuhuma fa inni uhibbuhuma. Maknanya kita pun boleh amalkan doa ni untuk siapa yang kita sayang, budak-budak cucu-cucu. Boleh. Tak ada masalah. Ini doa Tapi Allahumma untuk dua orang tu, kalau untuk semua home lah. tukar home lah. Huma tu jadi hu ataupun home ke. Huma ni untuk dua orang. Kalau hu seorang, Allahumma ahibbahu. Seorang. Kalau ramai, Allahumma ahibbahum. Ini doa Nabi. Ikut doa Nabi kan. Ini doa Ustaz, Nabi. jazakallah. Jazakallah Sama. khairan kathiran. InsyaAllah. Saya Baik. nak pergi dah. Baik, jadi insya-Allah untuk Terima kasih banyak. kelas kita akhiri setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lebih lanjut berkenaan dengan bulan Syaban dalam kelas yang seterusnya insya-Allah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.